Jauh sekali. Berapa orang ke? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. Okay, sebelum kita start, Teacher Nuraini dengan our lab assistant Puan Rosita hari ini akan sampaikan ke awak untuk sifat fizik jirim. Okay, ataupun physical properties of matter. Hari ni kita nak go through actually what is sifat jirim. Awak kena faham, awak kena bezakan. Previously we already learn about matter. What is the example of matter? Apa contoh-contoh jirim dalam persekitaran kita, dalam kehidupan kita. Okay, sekarang ni teacher nak, ada tak di antara awak yang boleh kongsikan apa contoh jirim di persekitaran awak, di sekeliling awak. Awak boleh on awak punya mikrofon untuk respon dekat soalan teacher. Apa contoh-contoh jirim? Kita recall balik kita punya lesson yang lepas. Tahu tak nak on mic tu kat mana? On mic tu ada dekat bawah awak, dekat awak punya bawah tu ada gambar phone, ada gambar mikrofon dan juga ada gambar kamera. So kalau awak nak jawab, awak onkan awak punya mikrofon. Boleh tak? Milo. Contoh jirim adalah Milo. Lagi? Apa contoh jirim lagi? Girls, are you there? Handphone. Ya, good Kirtana. Lagi? Selain daripada tu apa lagi? Banyak, kita boleh katakan most of the things around us is a matter. Kebanyakan bahan barang yang di persekitaran kita adalah, contoh dia pasu bunga kan. Contoh lagi apa? Botol air pun jirim, ya, food, buku, tisu, itu semua adalah contoh jirim. Okay, sebelum tu teacher nak awak respon sekejap. Setakat ni suara teacher jelas ke tak jelas? Jelas. Okay, jelas tak ada masalah. Okay, so apa contoh, berikan 2 contoh bukan jirim. Give me 2 examples of not a matter. Bukan jirim. Something that not a matter, bukan jirim. Apa dia? Kirtana kata sound. Okay, yang lain? Selain daripada sound, bunyi, apa lagi satu? Contoh bukan jirim. Udara, Izati nak beritahu udara tu adalah jirim atau bukan jirim? Sekarang ni Jasprit kata air. Air ni untuk apa Jasprit? Is it a matter or not a matter? Jasprit? Izati dengan Jasprit boleh onkan awak punya ni tak? Mic. Boleh onkan tak? Cahaya. Apa dia? Itu cahaya tu contoh apa? Cahaya tu contoh apa? Bukan jirim. Okay, good. Cahaya contoh bukan jirim. Sekarang teacher perlukan respon daripada Jasprit. Jasprit, just now you are saying air. What do you mean by air? Is it example for matter or not a matter? Jasprit Kaur, are you here? Yes, teacher. Okay, very good. So just now you mentioned about air. So air, is it a matter or not a matter? It's not. Air is not a matter. Yes, Did you understand? Why air not a matter? Because it doesn't have mass. Air doesn't have mass. Okay, actually we already, okay, macam ni Jasprit. Actually we is Jasprit dengan Izati.
last meeting we already discussed that udara ataupun air actually is a matter. Udara adalah jirim dan ataupun kita kata air is a matter. Why? Because air can occupy space. Simple experiment like this. Contoh kan, ada yang kosong lagi tak tahu apa, beaker kosong. For example okay, nampak tak teacher pegang apa ni? Nampak. Okay, so I repeat again. Students selalu misconception about air. Okay, students selalu salah faham tentang air. Diorang kata air is a not matter. Sebab apa not matter? Sebab dia tak nampak. Sebab tu orang kata is a not matter. Salah. Air is a matter. Why? Because air occupies space. Ita yang kecil yang muat masuk dalam ni. Sorry. Okay. Kenapa kita kata air ni adalah matter? Kenapa kita kata udara ni pun jirim? Macam mana nak buktikan udara ni jirim dan memenuhi ruang? Contoh sekarang ni teacher ada empty beaker. Teacher ada beaker yang kosong. Okay. Beaker yang kosong ni sebenarnya secara mata kasar by our naked eyes kita tengok dalam beaker ni kosong. Tak ada apa-apa. Actually inside this beaker got air. Ada udara. Udara dari mana ni? Teacher tangkap ni. Ni. Ni teacher tangkap ni. Tangkap udara kat sekeliling ni. So dalam empty beaker ni actually ada udara, ada air. Dalam beaker kosong ni ada udara. So bila teacher masukkan, ini beaker yang berisi air. Bila teacher masukkan kat sini kan, kalau awak tengok, dalam ni tadi ada apa? Dalam empty beaker ni ada apa? Udara ataupun air. So bila teacher masukkan dalam ni, boleh tak air yang dalam beaker besar ni, kalau awak tengok, boleh tak air dalam beaker besar ni masuk ke dalam beaker kecil? Boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Sebab ada udara. That's already air. Ada udara yang memenuhi. Yes, because inside the small beaker contains air. So that's why the water cannot masuk ke dalam, cannot enter the small beaker. So inilah salah satu bukti kewujudan udara yang ada dekat dalam empty beaker. Sebenarnya dia tak empty. Sebenarnya dia ada udara. Cumanya udara ni we cannot see by our naked eyes. Okay, nanti teacher dah bagi video kan, recording untuk kelas sebelum ni yang menunjukkan dua belon tu. Dua belon yang menunjukkan actually air has mass. Udara mempunyai jisim. Bila kita pecahkan satu belon, so belon tu, kayu tu akan jadi tak seimbang. Sebab apa? Sebab belon yang belum pecah tu actually dia ada jisim dia. So actually kena ingat udara ataupun air, is it a matter or not matter? Adakah dia jirim atau bukan jirim? Dia jirim. Dia jirim. Okay, dia adalah jirim. Okay, good. So kalau siapa yang tak faham lagi, boleh nanti PM teacher dekat dalam Telegram, okay? Okay, so hari ni objektif kita adalah untuk, okay, nampak sini. So kita akan pergi ke bab 5, kita nak tengok jirim dalam alam. Kita nak tengok, awak mesti tahu bezakan antara sifat fizikal dan sifat kimia jirim. Kita nak tengok jirim tu, perbezaan untuk setiap jirim tu. Contoh dia kalau ni, apa perbezaan antara jirim yang dalam bekas beaker kosong dengan jirim dalam beaker besar ni? Dalam dia ada apa ni? Air. So apa dia punya perbezaan sifat fizikal dengan sifat kimia? Sebelum tu awak kena faham apa itu sifat fizikal, apa itu sifat kimia. So kita tengok ni, kita tengok dulu presentation ni.
Di mana? Okay. So sekarang ni boleh okay. Sekarang ni boleh nampak tak teacher punya PowerPoint? Boleh, boleh. Boleh nampak PowerPoint teacher. Okay. So kita nak tengok sifat fizik jirim. Kalau dalam buku teks awak, muka surat 140. Awak akan belajar tentang sifat fizik jirim ni sampailah awak pergi ke form 4, form 5 sampai ke higher level, A-level, awak ambil degree, masters dengan PhD. Apa-apa pun sesuatu jirim, kita akan study tentang dia punya sifat fizik dan juga sifat kimia. Apa-apa bahan, kita perlu tahu apa sifat fizik, sifat kimia. Apa dia punya physical properties, what is their chemical properties. So now kita nak go through what actually mean by sifat fizik. Apa sebenarnya maksud sifat fizik? Apa itu contoh sifat fizik? Okay, apa itu contoh sifat kimia? What is the example of physical properties? What is the example of chemical properties? Okay, so the definition for physical properties atau maksud bagi sifat fizik adalah kualiti yang dapat dikenal pasti dengan menggunakan 5 deria. Okay, dengan menggunakan 5 deria. Okay, 5 deria manusia atau menggunakan alat pengukur. Maksudnya, apa-apa jirim, contoh, kita bagi contoh jirim apa? Kita nak study tentang kayu. Okay, kayu, contohnya ada ranting kayu. Kita nak tengok ranting kayu ni satu jirim. Okay, ranting kayu ni satu jirim. Kita nak study dia tentang sifat fizik dia. So, apa sifat fizik bagi kayu ni, kita tengok dia. First kali tengok dengan kita punya 5 deria kita, 5 senses kita. Pertama dengan penglihatan, mata. Kita tengok mungkin dia punya colour, warna dia, sifat fizik, warna. Dan selain daripada tu, kita boleh pakai deria hidung. Kita bau, ada bau tak? Okay. Kemudian kita boleh tengok dia punya ketumpatan. Kita tengok apa itu contoh sifat fizik. Okay, sifat fizik adalah something that you can observe by using your 5 senses and using apa-apa alat pengukur. Macam contoh dia pembaris, contoh dia penimbang, contoh dia termometer, apa-apa alat yang boleh mengukur suhu, mengukur panjang, mengukur jisim atau pemberat. Itu adalah maksud sifat fizik yang boleh diukur dengan alat pengukur dan boleh dilihat dengan 5 deria manusia. Okey, kita tengok contoh dia. Contoh sifat fizik jirim sifat fizik yang pertama, kita boleh bandingkan dia dari segi keterlarutan dalam air. Maksud dia kalau kita letakkan bahan tu dalam air, dia larut ataupun tak. Okey, seterusnya kita boleh tengok kekondaksian elektrik. Ini adalah kategori sifat fizik. Kekondaksian elektrik, takat lebur dan takat didih. Apa maksud takat lebur, takat didih? Lebur ni melt. Takat lebur adalah suhu di mana pepejal menjadi cecair. Yang paling mudah kalau contoh dia ais. Ais dia melebur, dia menjadi air. Takat didih adalah suhu di mana cecair menjadi gas. Kejap lagi kita tengok dengan lebih detail. Okey, seterusnya contoh sifat fizik yang kita perlu tahu, kekondaksian haba. Maksudnya dia kondaksikan haba ataupun tak. Okey, dan contoh yang terakhir adalah ketumpatan. Ni selalu pelajar confuse dengan ketumpatan. Sekejap lagi kita tengok apa contoh ketumpatan. Okey, kita tengok dulu keterlarutan dalam air. Ini contoh keterlarutan dalam air. Ini ada satu bahan, bila kita letakkan bahan tu ke dalam air, dalam beaker ni ada air. Bila kita letakkan sesuatu jirim tu ke dalam air dan jirim itu melarut. When we add the matter into the water, so what happen to the matter ataupun to the substance, the bahan tu dia akan dissolve. So sebab tu kita kata bahan tersebut larut dalam air. Bahan ini this substance dissolve in water or this substance soluble in water.
So satu sifat fizik adalah contoh dia keterlarutan dalam air. Air. Solubility in water. Solubility in water. Okay. Seterusnya kita tengok untuk kekondaksian elektrik. Kalau kekondaksian elektrik, kita nak tengok the substance, is it can conduct electricity or not? Dia boleh menghasilkan arus elektrik ataupun tak. Okay, kalau tengok daripada gambar ni, kejap sorry. Kalau tengok daripada gambar ni, ini menthol. This is a bulb, ini battery. Okay, kemudian ini substance yang ditukarkan, substance yang diletakkan. Kita nak tengok bahan ini dia boleh conduct electricity ataupun tak. Dia boleh mengalirkan elektrik ataupun tak. Sekarang ni mula-mula dia letak gelas. Okay, kalau tengok gelas, tadi menthol tak menyala. Bila letak wood, kayu, menthol pun tak menyala. Copper adalah logam. So dia menyala. Glass, menthol tak menyala. Steel, menthol menyala. Kalau menthol menyala, maksudnya mengkondaksikan elektrik. So ini masuk sifat fizik. Contoh sifat fizik sesuatu bahan adalah kekondaksian elektrik. Okay, seterusnya kita tengok kekondaksian haba. Kalau tengok kat sini kekondaksian haba, apabila sesuatu bahan tu dipanaskan, kita nak tengok mana yang lebih mengkondaksikan haba. Kondaksikan haba ni maksudnya mengalirkan haba. Siapa yang lebih cepat? Contoh kalau kita letak glass rod dengan metal rod. Kita letak rod kaca dengan rod logam. So, which hand will burn first? Nampak ada tangan ni kan? Rasa tangan mana yang terbakar dulu? Tangan mana yang panas dulu? Pegang dekat metal rod ataupun glass rod? Glass rod. Mana? Glass yang mana satu rod. lagi? Glass Yang lebih rod. cepat panas? Glass rod. Glass rod lebih cepat panas? Tak. Glass rod lagi cepat panas ke? Metal road. Metal rod lah lebih cepat panas. It's Glass called a rod rod. Metal rod. glass rod akan panas tapi dia lambat sikit berbanding dengan metal rod. Rod kaca dia akan panas tapi dia lebih lambat berbanding dengan rod logam. Logam dia akan panas lagi cepat sebab logam dia adalah konduktor haba yang baik berbanding dengan kaca. Okay, so itu antara sifat fizik. Kalau kita nak cerita sifat fizik untuk logam, pertama sekali dia adalah pengalir haba yang baik berbanding dengan kaca. Okay. So seterusnya kita tengok contoh yang keempat, takat lebur dan takat didih. Apa itu takat lebur? Tadi teacher beritahu takat lebur adalah suhu di mana pepejal bertukar menjadi cecair. The temperature where solid turns to liquid. Kalau awak tengok ni, ini yang dekat atas ni, ini adalah pepejal, solid. Bila kena dekat tangan, lama-lama pepejal ni akan melt. Solid ini akan melt, pepejal ini akan lebur. Istilah dia adalah lebur. Awak tak boleh kata cair. Awak kata aiskrim dah cair, Salah. Aiskrim tak cair, aiskrim lebur. Lebur maksudnya daripada pepejal bertukar menjadi cecair. So ini takat lebur. Itu adalah salah satu sifat fizik. Sifat fizik lagi satu takat apa? Didih. Takat lebur dengan takat didih. So kalau takat lebur, apa maksud takat lebur teacher beritahu tadi? Apa maksud takat lebur? Pepejal jadi air. Cecair. Takat lebur adalah ni suhu. Nampak ni? Takat lebur adalah suhu di mana pepejal menjadi cecair. Ulang balik apa maksud takat lebur?
Suhu Suhu. Suhu Suhu. pepejal menjadi cecair. Suhu apabila pepejal menjadi cecair. cair. Bukan menjadi cair tau, menjadi cecair. Okay. Ataupun in English, a temperature when solid turns to liquid. Okay. A temperature when solid turns to liquid. Takat ni adalah maksud dia adalah suhu. Lebur, pepejal menjadi cecair. Okay. So ini contoh dia adalah nama dia logam gallium. Logam gallium ni seumpama mercury tapi dia tak berbahaya macam mercury. Tapi dia punya sifat fizik dia, takat lebur dia adalah rendah berbanding dengan logam-logam lain. Contoh logam yang kita ada kan, contoh teacher ada jam randi ni. Dengan gunting. Kalau tengok gunting ni kan, dia punya mata ni dibuat daripada apa? Logam ke bukan logam? logam. Logam. So biasanya lumrah dia, logam ni takat lebur, takat didih dia tinggi ke rendah? Tin. Apa dia? Takat lebur untuk mata gunting ni tinggi ke rendah? Tinggi ke rendah? Tinggi sebab kalau macam jam randik ni dibuat daripada logam juga, daripada steel. So boleh tak kalau teacher letak je dekat tangan macam ni, macam logam gallium ni, boleh tak steel ni kalau teacher letak dekat tangan ni tiba-tiba jam randik ni melebur, boleh tak? Tak. Tak boleh. Kebiasaannya logam mempunyai takat lebur yang tinggi, yang sangat tinggi. Kalau nak leburkan jam randik ni, steel ni, dia punya suhu silap-silap lebih daripada 1000 darjah Celsius. 1000 darjah Celsius. Kena api yang sangat kuat, barulah dia punya logam ni akan melebur. Tetapi untuk logam gallium ni, takat lebur dia, kita pegang pakai tangan je, dia dah lebur. Sebab tangan kita, badan kita biasa suhu berapa? Biasa suhu badan kita berapa? Orang yang sihat. 36.5. Around 36.5, 36.3 kan? So maksudnya suhu badan kita lebih tinggi daripada takat lebur gallium. Sebab bila kita pegang gallium tu dekat tangan kita, gallium tu boleh melt. Sebab tu logam gallium tu boleh melebur. Sebab suhu badan kita lebih tinggi daripada takat lebur gallium. Tapi kenapa jam randik ni bila teacher pegang, dia tak jadi apa? Dia tak melebur. Kenapa jam randik ni tak melebur bila teacher pegang? Sebab jam randik tu logam. Okey, sebab dia logam. Lepas tu apa point dia? Kenapa dia tak lebur? Takat randik lebih daripada suhu tangan. Okey, ulang balik teacher tak dengar dengan jelas suara awak. Sebab Takat takat apa? Teacher dengar surat khabar lama lagi kuat daripada suara awak. Cuba kuat sikit. Takat apa? Ulang balik. takat lebur jam randik lebih daripada suhu badan. Very good. I love you. Siapa nanti naik sekolah jumpa teacher? Teacher bagi KitKat kat awak. Tahu, ingat tahu. Siapa nama? Nur Izzati Natasha Amani. Izzati. Kelas mana Izzati? 1 biji. Okey, 1 biji. Izzati jumpa teacher naik sekolah nanti di bulan Julai. Claim your KitKat. Okay. So kita kata kenapa jam randik ni bila teacher pegang dia tak melebur? Sebab takat lebur jam randik lebih tinggi berbanding dengan suhu badan ataupun suhu tangan teacher. Sebab tu dia tak melebur. Okay. So kita pergi ke seterusnya, contoh dia takat didih. Kalau maksud takat lebur tadi adalah suhu. Takat lebur suhu apabila pepejal bertukar menjadi cecair. Kalau untuk takat didih pula,
maksud takat didik. Apa maksud dia? Ada siapa nak teka? Oh, siapa nak tiket lagi ni? Nak tulis tadi. Sama takat didik. Please on your microphone. Apa maksud, siapa boleh teka? Takat ni, teacher kata takat ni adalah Suhu di mana di mana? Di mana? bahan tersebut boleh berubah menjadi cecair kepada gas. Jawab. Ni siapa yang jawab ni? Suhu apa? Suhu di mana bahan daripada cecair daripada siapa yang jawab tadi? Sakinah. Sakinah. Sakinah kelas mana Sakinah? 1 biji. Oh, 1 biji, bagusnya 1 biji. Okay, nanti ingat Sakinah dengan Izzati claim KitKat kat teacher ya. Okay. So, kat didik maksud dia ada suhu apabila cecair dalam ni cecair. Kalau air keadaan adalah cecair. Suhu apabila cecair bertukar menjadi apa? Cecair menjadi gas. Kalau dia bulat-bulat yang terbang ke atas Tak jelas. Tak dengar. Boleh dengar? Okay, boleh dengar Okay, so ketumpatan adalah nanti kita akan tengok lebih ada subtopik untuk ketumpatan iaitu jisim per unit isi padu or in English we call it as density. Mass per unit volume. So ketumpatan, apa contoh ketumpatan? Ini pendapat daripada ais. Untuk pengetahuan awak, apa yang kita belajar ni, kelas Google Online ni, kita akan Google Meet ni, teacher akan upload dekat dalam YouTube Panitia Sains RPS. Kalau awak nak tengok, awak boleh cari dekat dalam YouTube untuk recall balik awak mana yang awak tak faham. Okay? So nanti kita tengok contoh-contoh ketumpatan. Sekejap lagi kita buat aktiviti sekejap lagi. Okay. So sekarang ni teacher nak semua buka aktiviti muka surat 144. Okay, buku teks 144. Dalam aktiviti ni kita perlu study tentang sifat fizik, 2 jenis sifat fizik sahaja iaitu ketumpatan dengan keterlarutan dalam air. Untuk takat didih, takat lebur, kekondaksian haba, kekondaksian elektrik, insya-Allah awak akan jumpa lebih mendalam contoh-contoh sifat fizik ni dalam subtopik ataupun topik-topik yang berikutnya. Okay, bila kita study tentang bahan. Okay, hari ni kita nak tengok 2 jenis sifat fizik iaitu ketumpatan berbanding ketumpatan air, ketumpatan bahan berbanding ketumpatan air dan juga keterlarutan dalam air. Pertama sekali, okey. Sekejap Saya perlu ambil lagi.
Okay, so nampak dah muka teacher balik? Nampak. Okay, so kita tengok kan tadi teacher tak sempat nak tengok chat sebab teacher buka PowerPoint tak boleh ni. Sekejap dia kata tak jelas. Yang tadi Izati kata tak jelas ni yang mana Zati? Suara teacher tak jelas ke apa? Jaspreet? Cikgu stuck. Oh. Tak ada line lah ni tadi Okay girls, sekarang macam mana? Dah jelas belum? Dah. Dah. Dah dah line dah clear Hari ni tiba-tiba line jadi dari tadi lagi problem. Mungkin dia terkejut bila dia tahu awak dah nak masuk sekolah balik. Okay, so dia pun terkejut. Dia merajuk. Lepas ni line tak diperlukan dah. Sebab apa? Sebab awak dah sekolah dah. Dia merajuk. Okay, pertama sekali kalau kita tengok untuk aktiviti 5.3 macam biasa, at the end of this lesson, awak perlu rekodkan hasil perbincangan awak ni dalam buku laporan amali awak. Boleh? Buku laporan amali ataupun test pad awak. Boleh tak? Boleh. Ikut. So yang pertama, bahan kita yang pertama kita ada apa ni? Garam. Okay. Ini garam dan juga ini air. So sekarang teacher nak masukkan, kita tengok untuk ketumpatan garam berbanding dengan air. So teacher ambil 1 spatula garam, teacher masukkan ke dalam air suling. Okay. Cuba perhatikan. Garam ni terapung ke tenggelam? Tenggelam. Terapung ke tenggelam? Tenggelam. Tenggelam. Okay. So dia sink. Dia tak float. So kalau dia sink, dia tenggelam, maksud dia ketumpatan mana yang lebih tinggi? Air ataupun garam? Garam. Garam lebih tumpat berbanding dengan air. Sebab tu garam tenggelam. So kat situ ketumpatan berbanding ketumpatan air, teacher nak awak tulis ketumpatan garam lebih tinggi berbanding air. Jelas tak? Jelas. Boleh tulis dekat pemerhatian tu, nanti buat dekat dalam buku amali. Boleh tak? Boleh. Okay, good. So untuk ketumpatan garam lebih tinggi berbanding air. Jangan kata lebih berat lebih berat salah, kena kata lebih tinggi ataupun lebih rendah. Okay, so kedua kita nak buat eksperimen keterlarutan dalam air. Sekarang kita kacau. So bila kita kacau, cuba awak tengok dekat-dekat, zoomkan tu, awak nampak garam tu larut dalam air ataupun tak? Larut. So awak punya penjelasan dekat garam keterlarutan dalam air, garam larut dalam air. Garam larut dalam air. Okay. So selesai yang tu. Kita tengok. Ada soalan dah setakat ni? Tak ada. Betul tak ada yang tak? Okay. Seterusnya teacher ada apa ni? Ranting kayu. Okay, ranting kayu dan juga air. Sekarang kita masukkan ranting kayu ni dekat dalam air. Pertama sekali, ranting kayu ini tenggelam ataupun Terapung. Terapung. Dia akan float. Ranting kayu dia akan float. So maksudnya ranting kayu lebih tumpat atau kurang tumpat berbanding dengan air? Lebih tumpat. Lebih tumpat. Lebih tumpat Ranting daripada kayu? air. Ranting kayu Ulang balik, lebih ranting kayu? Ranting kayu lebih tumpat daripada air. Ranting kayu lebih tumpat daripada air? Adakah kalau lebih tumpat dia lebih tumpat dia tenggelam pasti turun Daripada air. Ulang balik apa dia?
Ranting kayu kurang tumpat daripada air. Sebab itulah ranting kayu dia Tenggelam. Terapung. Terapung. sebab tu ranting kayu tenggelam ke terapung? Terapung. Terapung. Okey. Sebab tu ranting kayu terapung dalam air kerana ranting kayu kurang tumpat berbanding air. Okey, Putri Akilah tanya, cikgu kalau nak cakap lebih tumpat boleh ke? Boleh sayang. Boleh cakap lebih atau kurang, tinggi atau rendah. Berat, ringan, salah. Okey, berat, ringan, istilah dia salah. Untuk tumpat kata ketumpatan lebih berat, salah. Ketumpatan lebih ringan, salah. Ketumpatan dia punya ayat penjelasan dia kena lebih tinggi. Ketumpatan lebih tinggi atau ketumpatan lebih rendah. Ketumpatan tinggi ataupun ketumpatan rendah. Ketumpatan kurang tumpat ataupun lebih tumpat. Tapi jangan guna istilah berat atau ringan. Tak diterima. Okey, dalam kes kalau dia terapung dengan tenggelam, mesti terangkan tentang tumpat. Density. Okay. Tak boleh kata heavy, tak boleh kata lighter. Tak boleh kata berat, tak boleh kata ringan. Kalau awak perhatikan dia terapung ataupun tenggelam. Okay. So sekarang ni kita tengok keterlarutan dia dalam air. Sekarang teacher kacau. Bila teacher kacau ranting kayu ni larut dalam air tak? Tak. So ranting kayu Tidak tidak larut. larut dalam air. Boleh? Boleh. Kita tengok. Okey. Kita ada ini apa ni? Gabus. Gabus. Okey, ini adalah gabus ataupun dalam bahasa Inggeris. Cork. Yes, very good. Thank you. Cork. Okay, cork. C-O-R-K. C-O-R-K. Okay, ini adalah gabus. So, gabus ni kalau teacher masukkan dekat dalam, bila background putih dia nampak sikit. Teacher masukkan ke dalam air. So, what is your observation? Apa pemerhatian awak? Gabus. Sayang, jangan cakap terapung. Yang terapung siapa? Teacher ke yang terapung? Gabus terapung. Apa dia? Dalam air. Gabus terapung dalam air. Pandai pun. Aku suka cakap sekeras-keras. Cakap penuh-penuh. Gabus terapung dalam air. Jangan kata terapung. Nanti orang ingat siapa yang terapung. Bika ke teacher ke? Apa yang terapung? Tak tahu apa yang terapung. So gabus terapung dalam air. So awak tuliskan ketepatan dia. So bila gabus terapung dalam air. So Tumpat daripada air. ya, Gabus kurang tumpat daripada air. gabus. Kurang tumpat daripada air. Okay, very good. Gabus kurang tumpat daripada air. Ataupun awak beritahu air lebih tumpat daripada Gabus. gabus. Berarti kau cakap lembut. Lembut. Okay. So sekarang ni kita nak tengok keterlarutan dalam air. So kalau kita kacau. Gabus tidak larut. So apa awak punya sifat fizik untuk gabus? Gabus tidak larut. Ulang balik, gabus Gabus Tidak tidak larut. larut. tidak larut dalam mana? Dalam air. Gabus tidak larut dalam air. Kena beritahu dengan terang, dengan lebih jelas. Okey. So seterusnya kita buat okey. So ada ni pula. Boleh nampak tak kat tangan teacher ni apa? Guli. Apa dia? Guli kaca. Guli kaca. So guli kaca bila teacher masukkan dekat dalam air. So apa pemerhatian awak? Guli terapung dalam air. Guli tenggelam di dalam air. Dia tersasul tadi. Guli tenggelam di dalam air. So apa dia punya ketumpatan guli ni?
Guli kaca lebih tumpat daripada air. Bagus. I love you. Suka tengok awak faham. Okay. So, ketumpatan dia adalah guli kaca lebih tumpat daripada air. So, kalau teacher ambil spatula, teacher kacau. So, apa keterlarutan dia dalam air? Okay, apa keterlarutan guli dalam air? Guli tidak larut dalam air. Guli tidak larut dalam air. Seterusnya, teacher ada ni. Apa ni? Pasir. Pasir. Teacher ada sand ataupun pasir. Sekarang ni teacher ada air, teacher masukkan a spatula of sand. Satu spatula pasir ke dalam beaker. So bila teacher masuk kat sini, kita tengok. Apa observation awak? Pasir lebih tumpat daripada air. Okay, macam ni girls. Kalau teacher tanya observation, kalau teacher tanya pemerhatian, awak mesti terangkan atau sebutkan apa yang awak nampak dengan mata awak. Adakah dekat mata awak sekarang keluar kat sini perkataan TUM tumpat. Ada tak nampak tumpat tak tumpat? Tak ada. So, bila kita kata pemerhatian, apa yang awak nampak? Apa jadi kat pasir tu? Pasir tu tenggelam air. Pasir tenggelam di dalam air. Pandai. So barulah awak cerita inference awak, kesimpulan awal awak tentang ketumpatan. So how about the density? Apa kesimpulan awak tentang ketumpatan ya? Pasir lebih tumpat daripada air. Pasir lebih tumpat daripada air. Okay, good. Pasir lebih tumpat daripada air. Okay. So sekarang ni teacher kacau. Bila teacher kacau, tengok pasir ni. Larut atau tak larut? Pasir larut dalam Pasir air. larut air. Pasir larut dalam air. Tengok betul-betul. Tak. Nampak ni? Pasir tidak larut. Tengok tak jelas kan? So nampak tak? Ada nampak lagi tak pasir tu dekat bawah beaker tu? Ada. Bila ada maksud dia pasir tidak larut dalam air. Okey, pandai. Okey, seterusnya teacher ada tadi teacher terskip satu lah. Ni apa ni? Minyak. Minyak masak. Okey. So, bila minyak masak, teacher campurkan, ambil, tak payah tuang lah. Campurkan minyak masak dekat dalam apa? Bila teacher masukkan minyak masak ke dalam air. So, awak tengok. Apa jadi dekat minyak masak? Minyak masak terapung Minyak masak terapung dalam Air. minyak masak terapung dalam air. So, apa awak punya kesimpulan tentang ketumpatan? Minyak masak kurang tumpat daripada air. Okey, bagus. So, awak punya kesimpulan tentang ketumpatan adalah minyak masak kurang tumpat berbanding air. Ataupun daripada air. Boleh? Boleh. Okay, good. So sekarang teacher kacaukan dia. Okay. So apa tentang keterlarutan di dalam air? Minyak masak tidak larut di dalam air. Minyak masak tidak larut dalam air. Tidak larut dalam air. Cooking oil not soluble in water. Cooking oil is less dense than water. Okay. Okay. Seterusnya teacher ada gula pasir. Ni gula. Okay, ni gula pasir. Teacher letakkan
1 spatula gula pasir. Okay. Sekarang ni ada yang bisik-bisik tu. Okay. So sekarang ni kalau awak tengok kat sini apa jadi kat gula pasir tu? Gula pasir tu dia terapung ke dia tenggelam? Tenggelam. Tenggelam. So apa inference awak? Apa kesimpulan awak? Tenggelam di dalam air. Gula pasir tenggelam di dalam air. Apa dia? Gula pasir tenggelam di dalam air. Okay, good. Itu adalah pemerhatian. Gula pasir tenggelam di dalam air. Tapi dia punya kesimpulan untuk ketumpatan apa dia? Gula pasir lebih tumpat daripada air. Oh. Alhamdulillah, faham dah. So bila teacher kacau, okay, bila teacher kacau, so awak rasa apa jadi dekat gula ni? Tak larut. Tak Tengok larut. gula ni. Larut ke tak larut? Larut. Larut. Nampak? Kita Larut. nampak ni. So gula larut dalam Air. air. Kalau letak dalam air, gula larut dalam air. Okey. Seterusnya, teacher tak ada serbuk koko. Teacher cuma ada serbuk kopi. Kita tukar serbuk kopi So sekarang ni kalau awak tengok, ini ada serbuk kopi. Sedapnya bau kopi. Okey, tandai dua kembang. Ini serbuk kopi, ini air. So bila teacher letakkan serbuk kopi, Serbuk kopi. serbuk kopi. Serbuk kopi tenggelam di air. Nampak? Dia tenggelam ke dia terapung? Tenggelam. Terapung. Nampak? Terapung, tenggelam, terapung, tenggelam. Tenggelam. Dan asal dia, Doing both. serbuk kopi ni, dia sebenarnya dia terapung. Tapi disebabkan bila air meresap dekat dalam serbuk kopi ni, dia akan tenggelam. Sebenarnya serbuk kopi ni dia terapung. Disebabkan air tidak meresap dalam dia, so dia tenggelam. So kita kata tapi kebanyakan dia masih terapung. So, bila terapung maksud dia apa ketumpatannya? Serbuk. Okey, apa dia punya Serbuk kesimpulan kopi kurang ketumpatan? tumpat daripada air. Serbuk kopi kurang tumpat daripada Air. So sekarang kalau teacher kacau dia, kacau. Tengok serbuk kopi ni, larut ke tak larut? Larut. Larut ke tak larut? Larut ke tak larut? Larut. Kalau teacher turas dia, serbuk kopi ni ada lagi tak? Ada. Kalau ada, maksudnya dia larut ke tak larut? Serbuk kopi tak larut dalam air. Sebab kalau kita turas dia mesti ada lagi dia punya ni. So dia sebenarnya keterlarutan dia separa larut. So kita kata dia tak larut. Awak kata serbuk kopi tak larut dalam air. Kalau dia larut, dia akan menghasilkan larutan yang tertib. Dia cair ni dia akan jadi dia ada warna, dia jadi clear solution. Okay, dia tak ada macam ni, dia tak ada serdak ni, dia tak ada macam pasir-pasir ni, tak ada. Kalau ada pasir-pasir tu maksudnya dia tak larut. Sebab ni dia menghasilkan ampaian ataupun dia menghasilkan suspension. Okay. So, ni ada lagi satu contoh ekstra sebenarnya. Ada yang video ni kot. Bola pingpong. Apa dia? Bola. Bola pingpong. Bola pingpong bila letakkan dekat dalam air, dia jadi apa pemerhatian awak? Bola pingpong Terapung. Terapung dalam
air. So maksud dia awak punya kesimpulan tentang ketumpatan? Bola pingpong Bola pingpong kurang tumpat daripada air. Bola pingpong kurang tumpat daripada air. So sekarang ni pun dah pukul 10.03. Awak ada waktu rehat. So untuk penutup dia dekat sini, kita belajar sifat fizik. Boleh beritahu teacher apa contoh 5 contoh sifat fizik yang awak belajar tadi? Takat Apa didih, dia? takat lebur. Okey, takat didih, takat lebur. Kemudian lagi? Ketumpatan. Ketumpatan lagi? Larutan. Apa dia? Benda haba. Kekondaksian haba, kekondaksian elektrik. Lagi satu apa dia? Keterlarutan dalam air. Very good. Keterlarutan dalam air. Itu Air. adalah contoh sifat-sifat fizik. Yang mana sifat-sifat fizik ni kita kenal pasti dengan menggunakan apa? Lima dari manusia. Okay, very good. We are using our 5 senses of human. Kita menggunakan 5 deria manusia dan juga menggunakan alat pengukur. Alat pengukur. Termometer, pembaris, warna. Okay. So untuk hari ni teacher nak sebagai homework muka surat 144, tolong buat laporan aktiviti 5.3, 1 AZ, 1 GD. Tolong buat dekat dalam test pad. Untuk kelas yang lain buat dekat dalam buku amali sains awak. Boleh ke tak boleh? Boleh. Ada masalah, ada soalan nak tanya? Ada. Okay. So itu saja. InsyaAllah kita jumpa nanti 15 Julai, tapi nanti pun mungkin sebelum kita naik sekolah kita akan buat satu eksperimen online lagi lah. Okay, sebab tak nak tunggu-tunggu nanti lagi lambat. Okay, rasanya Mahira baru nak masuk ni. Mahira, kita keluar ke apa Mahira? Okay, so tu saja untuk hari ni. As usual, tolong snap kerja awak, hantar ke dalam, hantar dekat guru sains masing-masing. Okay? Okay, itu saja untuk hari ni. That's all. Okay, take care. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you. Bye. 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 Bye.